Jazakallahu khairan katsira kepada Encik Ahmad Yani bin Abdul Manaf. Semoga pertamanya kita ucapkan syukur dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalas jasa besar Karangcraft dalam membantu dakwah sunnah secara umumnya di Malaysia dan khususnya membantu alfikrah.net. InsyaAllah kita akan masuk ke forum kita yang pertama yang bertajuk Forum Keluarga, Cabaran, Realiti dan Transformasi. Kita akan mendengar perkongsian daripada ahli panel yang Alhamdulillah kesemuanya sudah berkeluarga. Sebagai persediaan untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah berkeluarga, mungkin yang mahu menambah keluarga, atau mungkin yang belum berkeluarga dan bercita-cita untuk membina keluarga. InsyaAllah sekarang saya mempersilakan moderator forum. Ada sedikit perubahan pada forum kita pada pagi ini. Moderator yang asal, Saudara Muhammad Yaakob bin Muhammad Yunus, meminta keuzuran daripada menjadi forum moderator. Jadi moderator pada pagi ini ialah Saudara Abu Umar Ahmad Sharif dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya mempersilakan Saudara Abu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kot. Kursi pun agak besar. Dia sesuai dengan orang yang sepatutnya lah. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apapun kita bersyukur dengan apa yang ada, walaupun sekadar pengganti, tapi menjalankan tugas insya-Allah untuk supaya kita mendapat manfaat bersama. Baiklah, terima kasih saya ucapkan juga kepada saudara Mustaqil ataupun saudara Nawawi kerana menjemput, dan kepada Akom insya-Allah kita mendoakan supaya dia segera sembuh, dan mungkin moderator itu akan datang ke petang nanti ke bila-bila lah. Dan kita sekarang telah tiba untuk membincangkan satu topik yang topik yang agak asas, yang agak di bawah, secara santai, simple, yang sebelum kita pergi kepada yang jauh, yang lebih tinggi. Nukleusnya individu, seterusnya kepada keluarga, dan lebih tinggi lagi yang akan kita bincangkan pada petang nanti tentang kenegaraan ataupun yang di sudut siasah. Jadi sebelum kita pergi jauh ke atas, kita perlu sedar kita masih berada di bawah. Dan ada peranan-peranan yang perlu kita mainkan di sudut individu dan juga di dalam sebuah entiti yang paling kecil, yang paling nukleus, iaitu keluarga. Seperti yang masih sebutkan tadi atau bersama sebut tadi, semua siapa yang sudah berkeluarga pasti mengharapkan agar adanya improve, penambahbaikan, add value. Dan kepada yang belum, mengharapkan agar mendapat menimba ilmu sebagai persediaan. Dan kepada yang baru 2 bulan. Ini benda yang saya nanti-nantikan. Jadi tanpa buang masa lagi, saya menjemput, sepatutnya jemput panel tu, kita dah bagi introduction lah. Panel tak sampai lagi. Kita menjemput Kapten Afif Firdaus, Ustaz Nizam Abdul Kadir yang telah bersama dengan kita pada pagi ini, dan juga Umi Puan Siti Hajar Mohsin. Dipersilakan bersama di hadapan. Wala tafadhal mashkura. Sebab kursi moderator dia cakap kat sini. Kita duduk terus. Okey. Maaf ya Umi. Secara ringkas kita memperkenalkan ahli panel yang bersama dengan kita pada pagi ini. Mungkin khususnya untuk yang belum bersama dengan AFN lagi,
Jadi yang lain mungkin dah lama tahu, dah lebih tahu dah mungkin daripada saya sendiri kan. Yang apa lagi dalam forum muslimatnya dengan Umi sendiri. Jadi secara ringkas saya perkenalkan di hujung Umi MQ. Itu ada nama pena yang dikenali ramai di dalam alam maya, atau nama sebenarnya Siti Hajar Mohsin. Siti Hajar Mohsin dilahirkan pada 28 September 1956. Sama tahun dengan mak saya dengan ayah saya. Tempat kelahiran di Batu Pahat, Johor. Okey. Dan suami punya seorang anak, Ahmad Mikdad, itu yang Ummi MQ. MQ tu Mikdad tu kan. Sangat aktif di alam maya, sampaikan kalau tak silap ada webnet, satu web yang menjadi grup e-group Yahoo group je. Anak-anak Ummi. Macam memang daripada chatting dulu, zaman chatting dulu, kecil-kecil dulu duk chatting sekolah dulu. Dan aktif di alfikra.net, juga di ukhuwah.net, juga di Bicara Muslim, hanan.com. Jadi macam-macam forum. Memang Umi sangat aktif lah. Dan sebab tu ramai anak angkat. Ramai anak angkat. Okey. Alhamdulillah. Dan bersama kita, terima kasih Umi kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan seterusnya kita ada Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Secara ringkas, pengenalan, dilahirkan di Al-Ostar, Kedah. Beliau mendapat pendidikan awal di Maktab Mahmud Al-Ostar sebelum ke Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Seterusnya beliau cuba mencari pengalaman lain dengan belajar seketika di Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Memiliki ijazah sarjana muda dari Universiti Al-Azhar Kahirah dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab. Kemudian ijazah sarjana di UIA. Dalam bidang apa Ustaz? Di UIA? Bahasa Arab juga. Dan juga menulis beberapa buah buku yang mungkin boleh didapati bawah telagabiru.net. Telaga Biru. Okey, .net tu alamat dia kat sini. telagabiru.net.my. Dan panel yang tak asing lagi, yang terakhir, ini yang agak kalau yang hujung kat belakang tu boleh nampak kapten je. Ya. Kena berdiri sikit kalau tak nampak yang menghadapi masalah apa ni. Dan Kapten Hafiz Firdaus Abdullah. Saya salin dia punya ta'aruf yang paling ringkas masa kat dalam AFN, masa buat ta'aruf tu. Diringkaskan menjadi Hafiz F di FN, nama pena beliau. Lahir di Kuala Lumpur tahun 1971, bersekolah rendah dan menengah di St. John, Bukit Nanas, Kuala Lumpur. Selepas SPM terus join MAS sebagai juruterbang sehinggalah ke hari ini. Dan juga menulis beberapa buah buku yang kita maklum, dan ramai pun telah memiliki buku-buku beliau. Jadi InsyaAllah kita berdoa agar kita mendapat banyak manfaat daripada perbincangan-perbincangan yang kita akan lakukan pada pagi ini. Secara ringkas, introduction telah saya berikan, dan mungkin kita akan terus kepada soalan-soalan yang kita boleh sampaikan kepada panel-panel. Dan mungkin setiap panel akan diberi masa 10 minit. Saya tak ada terima sebarang kad kuning atau merah yang boleh digunakan. Jadi saya atau batuk, bersin, sebagai tanda lah maknanya. Okey, supaya kita dapat mengawal masa. Itu kerja moderator kat depan, dia kena ada supaya kawal masa. Kalau tak nanti masing-masing akan sama ada syok sendiri ataupun rasa macam banyak benda nak ceritakan. Bila banyak benda nak cerita jadi 15 minit, jadi setengah jam, 1 jam. Tapi kita ada masa setakat ni sampai 12.45. Okey. Jadi kita akan adakan juga sesi soal jawab bersama. Jadi diminta kalau ada apa-apa yang nak soalan yang ingin disampaikan, mungkin sekadar 1-2 soalan daripada secara langsung ataupun komen, dan selebihnya digalakkan menulis di atas kertas dan sampaikan. Karangkraf ada menyediakan menghadiahkan nota, boleh ditulis dan disampaikan ke hadapan pada waktunya nanti. Baik. 11.10. Dan soalan yang pertama saya tujukan kepada Kapten Hafiz Firdaus. Kita secara umum kita maklum, seringkali apa yang kita cuba lakukan dalam hidup ini, kita menyandarkan dia kepada generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik yang telah diiktiraf oleh Allah sendiri dan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam urusan kekeluargaan. Sama ada sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah,
adik-beradik dan berbagai peranan lagi, perlu juga kita mengharapkan bagaimanakah sebenarnya aplikasi yang dilakukan sejak generasi salaf lagi, salafus saleh, generasi yang terdahulu. Jadi mungkin Kapten boleh berkongsi bersama kami tentang realiti yang boleh kita bandingkan daripada zaman terdahulu, generasi yang terbaik, dengan realiti suasana keluarga di zaman sekarang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator panggil Syarif boleh? Nama manja. Okey. Terima kasih juga kepada Abu Usamah kerana awal-awal telah bagi tahu moderator telah tukar last minute. Sebab saya tengok kenapa moderator kali ni handsome, slim daripada yang siapa kat belakang tu. Tapi kerusi tinggi sangatlah, kaki tak sampai ke bawah tengok. Patut saya duduk sini lah. Okey, terima kasih atas soalan tadi. Jadi ringkasnya saya faham soalan tu apa perbezaannya antara realiti kehidupan keluarga, rumah tangga sekarang ini jika dibandingkan dengan rumah tangga pada zaman salafus saleh, zaman 3 generasi yang awal. Jadi kita sebagai umat Islam, apabila kita kata kita sentiasa merujuk mengikut zaman salafus saleh, kita mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang baik. Kita belajar daripada pengalaman-pengalaman mereka, dan pada waktu yang sama kita menganalisa jika ada perbezaan dalam aspek-aspek tertentu antara kehidupan kita pada zaman sekarang ini dengan pada zaman mereka. Dari lebih kurang 1400 tahun yang lalu dan 3 kurun selepas itu. Pada pengamatan saya, jika nak dikatakan ada perbezaan, yang pertama sekali saya lihat perbezaannya adalah dari sudut tahap ekonomi. Zaman mereka, walaupun saya tak hidup zaman tu, saya tidak ada laporan kewangan World Bank ke apa ke, tapi saya berani berkata antara zaman mereka dengan zaman kita sekarang ni, antara yang menekan kita sekarang ni adalah suasana ekonomi. Dan ekonomi keluarga ni, percaya atau tidak, banyak memberi kesan kepada keharmonian keluarga. Sebab apa? Suami sebagai pemberi nafkah, mungkin juga isteri yang membantu sama, terpaksa berhadapan dengan kos rumah yang sangat tinggi. Nak beli rumah sekarang sangat mahal, nak sewa pun mahal. Terpaksa berhadapan dengan kos petrol yang makin menaik. Lepas pilihan raya lagi akan naik. Terpaksa berhadapan dengan barangan-barangan asasi seperti minyak masak, ke beras, ke gula, tepung, yang semuanya makin menaik. Kalau dengar berita gula tak cukup, tepung tak cukup, adalah orang sorok tu, sebab nak minta harga naik lagi tu. Jadi bila tekanan-tekanan ekonomi ni menyebabkan suami, isteri, khasnya suami sebab memang tanggungjawab suami, terpaksa bekerja lebih keras untuk menjana income yang cukup bagi menampung ekonomi keluarga. Dan bagi seorang suami yang bertanggungjawab, suami yang prihatin, dia akan rasa down, dia akan rasa sedih bila dia tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Dan ini sedikit sebanyak mempengaruhi suasana keharmonian keluarga. Saya tak hidup zaman salaf, tapi saya yakin zaman mereka suasana ekonomi tidak begitu menekan. Sebagaimana zaman, kalau ingat ayah saya dulu, cerita nasi lemak 20 sen, 30 sen zaman dia dulu. Okay, benda semua murah-murah, banyak, senang nak dapat. Jadi itu zaman ayah saya yang mungkin 60-70 tahun yang lalu. Tapi kalau zaman yang lama dulu tu, kalau banding dengan kita sekarang ini memang ekonomi memberi penekanan yang sangat, memberi faktor yang besar yang mempengaruhi keharmonian rumah tangga. Saya sebut dulu faktor-faktornya yang saya rasa berbeza. Yang keduanya, kalau dibanding dengan zaman kita dengan zaman salaf, pada zaman kita sekarang ni ada banyak permata-permata kehidupan yang menyebabkan orang tu kadang-kadang bila dia kata duit tak cukup, bila dia kata ekonomi negara, ekonomi rumah tangga down, dia banding sebab dia nak beli smartphone. Padahal phone biasa boleh pakai juga, tapi kawan-kawan apa semua pakai Samsung Galaxy 2, pakai Android, pakai iPhone 5. Boleh lagi? Okay. Pakai Myvi baru. Myvi baru tak mau, I nak tu lah Honda City. Toyota Prius, Green the Earth. Banyak benda-benda ni yang kadang-kadang bila orang tu kata tak ada duit, kita tanya dia tak ada duit nak buat apa? Tak ada duit nak beli Toyota Prius 140,000. Oh, belilah Myvi. Tak nak, tak.
tak sama standard lah. Orang kata kereta Malaysia ni tipu rakyat Malaysia je. Jadi kadang-kadang banyak sangat permata-permata ni yang menyebabkan orang tu kadang-kadang bila dia keadaan ekonomi keluarga tertekan, macam faktor pertama tadi tu, perbezaan pertama tu, sebab dia sendiri yang nak benda-benda yang mahal tu. Padahal boleh je hidup dengan handphone biasa. Padahal mungkin kita ni yang wal-aus ni pernah hidup zaman pakai public phone. Dalam poket sentiasa ada shilling. Shilling tak ada, boleh je tak payah call. Shilling ada, phone rosak, boleh je hidup tak nampak telefon. Sekarang ni keluar rumah, phone tinggal rumah, patah balik pergi ambil. Sebegitu penting. Jadi banyaknya benda-benda begini menyebabkan kita ni, nombor satu, harga-harga barangan asasi memang mahal. Nombor dua pula, kita sendiri yang teringin nak beli benda-benda yang mahal ni. Yang sebenarnya tak ada pun tak apa. Lebih kepada kita kata perhiasan hidup. Tu yang saya panggil tadi permata-permata kehidupan ni. Yang sebenarnya tak ada pun tak apa. Boleh je beli baju kat Maidin, tapi tak mau nak brand Giordano, Camel dan sebagainya dan sebagainya. Tesco pun jual t-shirt juga, tak mau Tesco. Jadi kita sendiri yang set benda-benda ni yang sekali lagi mengganggu keharmonian rumah tangga. Sebab kefikiran kita tu, fikir nak beli benda tu, fikir tak ada duit. Anak isteri ada tak mau. Adalah tengok-tengok, okey abang nak pergi beli ni, tengok. Perbezaan ketiga antara kehidupan rumah tangga sekarang ini dengan zaman salafus soleh pada pengamatan saya ialah fenomena di mana para isteri bekerja. Saya bukan nak kata jangan kerja, tapi kita kena bezakan di mana apabila para isteri juga bekerja, mereka itu terlalu sibuk dengan kerja sehingga kadang-kadang terabai untuk bermesra-mesra dengan suami. Terlupa, tak sempat nak tengok makanan minum suami. Bayangkan seorang isteri kalau dia bekerja, kerja-kerja rumah dia buat juga. Pagi-pagi bangun, sama-sama lah bangun. Suami bangun pukul 6, isteri bangun pukul 6. Tapi isteri sebelum pergi kerja kena siapkan anak-anak lu, nak hantar tadika ke pengasuh ke. Suami dia duduk rengkat rambut tak ada. Rambut semua tu. Pergi kerja, balik kerja dengan traffic jam bersumber sampai rumah pukul 7. Suami duduk-duduk, isteri duduk kena masak juga. Dah habis masak tu kena tengok juga urusan anak, basuh baju, kemas rumah apa semua tu. Sibuk. Suami pula duduk, tak nak layan aku ke? Dia suami ni kan, dia lelaki ni macho macam mana pun dia manja je lebih sebenarnya. Nak manja dengan siapa takkan nak manja secretary kat office kan? Betul tak? Kita manja kat isteri lah. Tapi isteri pula sibuk itu ini. Sampai akhirnya sabar akhirnya suami pun mencari alternatif lain. Itu yang mengganggu keharmonian rumah tangga. Jadi faktor-faktor ni saya kata yang ekonomi ke, permata kehidupan ke, isteri yang bekerja ke, antara cabaran-cabaran yang ada dalam realiti rumah tangga masa kini yang perlu kita kena pasti dan cari solusi. Bukan saya nak kata isteri jangan kerja ke apa ke, tapi set priorities. Jangan saya nak kata jangan beli kereta mahal ke apa ke, tapi ada duit beli, tak ada duit jangan beli. Jangan berhutang banyak-banyak apa semua tu. Jangan cita-cita tu saya nak beli kereta BMW. Dah beli BMW sekali hantar servis 2,500. Tak tahu pula. Servis biasa tu kalau kita pakai Proton Myvi, hantar servis mungkin 100-200. Hantar BMW Mercedes tu servis 2,500. Ini servis boleh hutang. Tak boleh cik, minyak dah tukar, filter dah tukar. Ada 0% payment ke? Terkejut kat situ. Ingat pakai kereta mewah, murah? Tak, mahal. Benda rosak nak repair mahal, tunggu spare part lama. Kita ingat je orang pakai BMW tu senyum, dia terpaksa tak senyum tu, padahal payah tu. Jadi kadang-kadang yang benda-benda ni lah yang menyebabkan kita lari daripada objektif kita mendirikan rumah tangga. Objektif kita itu apa? Yang kalau saya ingat dalam surah Ar-Rum ayat 21 di mana Allah berfirman, maksudnya lebih kurang dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah dia mencipta bagi kamu dari jenis kalangan kamu sendiri pasangan-pasangan supaya kamu dapat bersenang-senang, tenang-tenteram dengannya. Dan dijadikan bagi kamu kasih sayang dan belas kasih. Ini objektif kehidupan rumah tangga. Ada pasangan, kita hidup bersenang-senang tapi tak sempat nak senang pun. Agar berkasih sayang, tak sempat nak kasih sayang pun, nak kata I love you pun tak sempat. Jadi benda-benda ni yang perlu kita perhatikan. Memang tak boleh nak elak harga barang memang naik. Memang tak boleh nak elak kadang-kadang nak support family tu memang kena dua-dua suami isteri bekerja. Tapi kalau kita identify what is the root cause, the problem, then we know how to start the solution. Jadi sampai sini dulu. Terima kasih diucapkan kepada
Kapten, dan banyak yang kita fahami dan daripada realiti yang telah dikongsikan oleh Kapten sebentar tadi. Dan seterusnya kepada Ustaz Nizam menceritakan tentang bab kedua, iaitu cabaran. Mungkin sebagai suami sendiri, apakah cabaran yang sebenarnya sedang dihadapi oleh para suami? Dan bagaimanakah transformasi atau perubahan ini patut mereka lakukan? Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Syarif, saudara Kapten, saudari Ummi, khususnya hadirin hadirat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan cabaran ni, sebenarnya soalan ni mencabar. Saya semalam tak lena sebenarnya, mengantuk. Tak tahu sebab dia jadi tak lena. Kedua jaga, ketiga jaga, tengok jam. Ada masalah sikit barangkali ya. Tapi tahajud tak bangun kan? Bangun 4:30 barulah bangun. Lambat sikit bangun tahajud. Baik, berkenaan dengan cabaran ni, saya rasa siapa yang disebutkan oleh Kapten tu sudah agak menyeluruh lah. Berkenaan dengan cabaran sudut ekonomi, cabaran dari sudut masa, cabaran untuk kita mendidik anak-anak dan sebagainya. Akan tetapi barangkali satu perkara yang penting ialah bagaimana kita perlu bijaklah untuk mengagihkan masa tu. Saya bawa anak saya ada dua anak kembar, saya ada 2 orang situ. Tauam ni, tauam kan tauaman, kalau ada bahasa Arab tu betul kan lah. Tauam ataupun tauaman Jadi saya dimaklumkan program kita ni santai tu yang saya bawa anak saya tu. Kalau program rasmi tak dibawa. Jadi nampak kembar ni mana tu? Yang baju sama je lah. Sebagai suami, saya boleh katakan saya menguruskan rumah tangga lah. Orang terkejut bila saya katakan tanggungjawab suami ni dia kena sediakan segala-galanya. Suami kena masak, suami kena basuh baju, suami kena sidai baju dan sebagainya. Dan bila saya ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, riwayat Sahih Bukhari sebut, maknanya Rasulullah berkhidmat kepada ahli keluarganya ketika mana berada di rumah. Rasulullah berkhidmat, bukan makna Rasulullah menerima khidmat. Makna Rasul berkhidmat kepada ahli keluarga. Aisyah sebut macam tu je. Tak diceritakan, barangkali dalam syarah barangkali ada. Jadi bila kita faham sudut khidmat ni, barangkali Rasulullah melayan isterinya, barangkali Rasulullah yang basuh baju, wallahu a'lam. Sebab tu kadang-kadang diceritakan Rasulullah yang jahit kasutnya bila koyak, jahit baju dan sebagainya. Akan tetapi apabila Rasulullah mendengar seruan azan, Rasulullah akan keluar untuk pergi menunaikan salat. Jadi yang penting sini dalam rumah tangga, Rasulullah berkhidmat kepada ahli keluarga. Bila saya faham daripada hadis tersebut, maka saya pun berkhidmat kepada ahli keluarga saya. Saya ceritakan kepada masyarakat, saya yang masak, saya yang basuh baju, saya sidai baju dan sebagainya lah. Masyarakat jealous, terutama yang perempuan, dia kata jealous. Suami saya pun tak macam tu ustaz, dia kata jealous. Kemudian bila saya katakan saya buat kerja semua tu, saya gunakan proxy. Saya gunakan proxy, ada orang yang tolong buat kerja tu untuk saya. Jadi kira saya buatlah sebab itu tanggungjawab saya. Jadi sini masalah penting sini ialah bagaimana kita perlu, yang penting sekali ialah meneliti perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kita bicarakan soal rumah tangga, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya. Ini cabaran yang penting. Sebab itu Rasulullah didik ahli keluarganya sampai besar, Rasulullah masih mendidik lagi anaknya. Satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah menggerakkan Fatimah dan Ali bin Abi Talib bangun tahajud. Maknanya anak menantu Rasulullah gerak. Maknanya kalau kita yang ada sini, anak kita pun kita tak berani nak gerak bangun tahajud. Tambah anak menantu kita tak berani nak gerak. Maka Rasulullah gerak. Sayyidina Ali gerak Fatimah bangun. Dalam riwayat tu Sayyidina Ali tak bangun pun. Buka pintu pun tak. Rasulullah ni buka pintu pun tak.
Barangkali dia tak anggap ni Rasulullah ni pak mentua ni. Pak mentua tak apa kan. Kalau Rasulullah ni kena jaga sungguh adab dia dan sebagainya. Pak mentua ni tengah malam pula pagi-pagi kan. Sayyidina Rasulullah kata, ala tusallian, tidakkah kamu bersolat? Tak bangun solat kah ketuk pintu rumah barangkali? Sayyidina Ali jawab lebih kurang, dia kata, anfusuna biyadillah. Law syaa Allahu an yab'athana la ba'athana. Atau kama qala. Diri kami, jiwa kami dalam genggaman Allah, dalam tangan Allah. Kalau Allah berkehendak untuk membangunkan kami, menggerakkan kami, Allah Ta'ala akan bangunkan. Makna kata, Allah Ta'ala tak kehendak nak bangun malam ni, tak bangunlah. Allah Ta'ala tak kehendak. Tapi Rasulullah gerak. Tapi jawapan Sayyidina Ali tu nampak gaya diakui oleh Rasulullah, sampai Rasulullah pun terkedu, tak boleh nak jawab soalan, jawapan tu. Tak boleh jawab. Bila Rasulullah tak boleh jawab, Rasulullah berpaling daripada rumah Fatimah. Rasulullah pukul paha dia. Rasulullah membaca satu firman Allah dalam suratul Kahfi, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Yang bermaksud, dan kebanyakan manusia ini, salah satu sikap dia banyak songehnya. Ajak buat baik pun dia boleh jawab lagi. Tapi jawapan dia tu betul. Jawapan betul. Jadi Rasulullah tak mahu. Cuma baca Rasulullah baca ayat nak menerangkan sifat manusia. Barangkali dalam rumah tangga pun kita ada masalah ini. Kita sebagai suami nak didik isteri kita, bangun tahajud, kita nak gerakkan dan sebagainya. Dan ada hadis Rasul menyatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqaza imra'atahu fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a. Moga-moga Allah merahmati seorang suami yang mana suami ini bangun waktu malam, dia semayang, bukan tengok bola saja. Semayang, bangun pukul 4, semayang pukul 4.30, pukul 5 bangun semayang malam, dan dia menggerakkan isterinya untuk bangun sama-sama semayang. Akan tetapi jika isteri enggan bangun, maka suami ini nadhaha fi wajhal ma, maka suami ini mengambil air lalu disimbahkan ke muka isterinya. Betul lah dia. Adik betul, terjemah salah. Nadhaha si bukan simbah. Renjiskan, percik-percikkan. Perang dunia keempat tu. Tak boleh masuk bilik sebulan lah. Percikkan, gosok-gosokkan air sikit. Begitu ya kata Rasulullah pada seorang isteri, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa sallat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhi al-ma. Moga-moga Allah merahmati seorang isteri yang bangun waktu malam, solat, gerakkan suaminya. Kalau suami enggak bangun, dia perenjiskan air ke muka suaminya. Ini bantu-membantu dalam perkara yang baik. Maka saya katakan secara ringkas, kita perlu melihat kehidupan Rasulullah, rumah tangga Rasulullah, keluarga Rasulullah, bagaimana Rasulullah didik anak-anaknya daripada kecil, panduan-panduan Rasulullah, tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak itu sampailah kepada besar. Bukan mana Rasulullah lepaskan begitu saja, habis umur 15 atau 18 terus biarkan. Tapi kita lihat Rasulullah berterusan mendidik anak dan juga cucu Rasulullah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira. Jadi lagi banyak proksi, rasanya lagi banyak mudah kerja tak? Itu cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para suami dan bagaimana sebenarnya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Dan suami juga ada peranannya, juga memberi sumbangan untuk urusan dalam rumah tangga. Dan mungkin sekarang kita dapatkan pula perspektif dari pihak wanita sendiri, ya, diwakili oleh Umi. Apakah agaknya cabaran kalau bagi isteri-isteri, dan mungkin apa cadangan-cadangannya Pak dan bakal isteri, dan bagaimana transformasi yang mungkin boleh dilakukan? Fadhal tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Letak. Alhamdulillah Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Umi di sini sebagai orang yang kita kata tak ada apa-apa berbanding kepada panelis yang lain, pada Kapten, kepada Kak Nizam, dua orang guru di alam maya dan pertama kali jumpa di alam nyata. Dan pagi tadi Umi dah berguru juga lah pada Tanyalah Ustaz. Pagi tadi
Pagi tadi Umi dah berguru dengan Ustaz Nizam tentang hukum hakam solat. Itu Ustaz Nizam mengantuk Isyan. InsyaAllah dengan Kapten Umi berguru daripada buku-bukunya. Dan Alhamdulillah jazakumullah khairan kasira kepada semua yang berada di sini, terutama kepada pengerusi. Minta maaflah kalau Umi tegur daripada tingkatan 5 dulu di Al-Fikrah Yahoo Group. Masri asyik berinternet tak belajar sampai dapat 6A je. Dan yang lain-lain tu Umi tak berapa nak arif sangat, tetapi Alhamdulillah lah Allah bagi ramai anak-anak angkat dan mereka lah yang mendoakan Umi sampai ke hari ini. Dan begitu juga kepada kawasan di sini, perlu diberitahu lah Umi paling tua rasanya dekat sini, insyaAllah. Cikgu Rahim pun adik yang lain-lain semua anak-anak Jadi pada Umi, kamu semua ni adalah Ya Bunaya. Dan yang ukti ni Umi tak nak sebut. Umi tanya kepada salah seorang ustaz, dia pun tak sampaikan Buniati ke apa. Kalau Ya Bunaya, kalau yang perempuan apa ustaz? Tak bertarak. Alhamdulillah. Jadi balik pada tajuk cabaran. Minta maaf lah sebab Umi kena very detail. Umi ilmu tak ada. Barisan panelis yang ada ni semuanya berilmu. Dan mereka tak ada pun buat persediaan. Macam Umi setiap ayat Umi buat, setiap huruf Umi buat. Sebab mereka tanpa zahirkan, semua anda tahu mereka adalah berilmu. Dan Umi ni ilmunya di kertas. InsyaAllah. Jadi Umi cubalah daya upaya setelah beberapa minggu kena torture. Kena torture dengan AFN sebab Umi dah bagi dah nombor telefon Dr. Fatma Zahra dekat CEO kalau nak jemput insyaAllah tapi diam je. Jadi insyaAllah kita sering dengar tentang haji mabrur, tapi kita sedar tak bahawa perkahwinan pun perlu kepada mabrur dan perlu ada suami mabrur dan juga isteri yang mabrur, bukan mabur. Mabur tu bahasa Jawanya ialah pergi. Jadi kita nak mabrur. Bila kita nak mabrur, kita perlu memikirkan banyak-banyak perkara dengan serius. Walaupun dalam keadaan santai, tapi bagi Umi, anda semua adalah ilmuwan. Anda semua adalah think tank. Anda semua adalah bakal-bakal yang akan menggerakkan sunnah di masa akan datang. Jadi di sini Umi sebut tentang satu syair Arab. Ustaz tu bahasa Malaysia ni. Punca keruhnya air kerana buruk tanahnya. Punca keburukan kaum kerana buruk pernikahannya. Tu Ustaz. Ya. Rujukan ada di sebelah tapi Umi ada bahasa Malaysia je saja. Jadi perkahwinan ini adalah sesuatu yang memang mencabar. Whole life. Dan keluarga lah punca segala-galanya. Jadi hati-hati wahai anak-anak. Kerana kalau kita tak menjaga yang ni, tak guna hidup. Nanti sebab yang bahagian kedua baru Umi akan keluarkan hadiah-hadiah kenapa kita perlu berkahwin. Tapi yang sekarang ni, cabaran yang pertama ialah ilmu pengetahuan. Kalau bagi isteri, yang pertama ialah ilmu pengetahuan. Yang kedua ialah suami. Yang ketiga ialah kewangan, di Kapten sebut tadi. Yang keempat kesihatan. Yang kelima kejaya. Yang keenam kekeluargaan, mendidik anak-anak dan sebagainya. Yang ketujuh bi'ah. Ini yang dapat daripada pengalaman, daripada apa yang Umi perhati, daripada pembacaan buku-buku. Maaflah sebab Umi tak ada apa-apa, kena sebut. Kang kata dapat dari mana lah Umi. Tuan San. Sebab kalau Umi tulis apa-apa, Tuan San dapat dari mana ni? Maaf Jadi yang pertama tu ilmu pengetahuan. Masya Allah. Kalau ilmu pengetahuan kita tengok. Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, seorang disebut cerdik pandai, ilmuwan ataupun ulama, selama ia terus belajar. Apabila ia telah meninggalkan ilmu dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki, pada saat itu ia telah menjadi orang yang jahil. So istiqamah. Please istiqamah. Jangan tinggal Jangan tinggal sesaat pun daripada berzikir.
Berzikir bukannya subhanallah satu je kan. Berzikir pun belajar. Baca buku pun berzikir. Berjalan dengan berzikir pun senang kan. Kita ada berjalan berangan nak beli BMW, Jaguar. Itu kapten kan? Jadi jadi ingat sebab seorang isteri perlu mengenal dirinya untuk mengetahui peranannya. Para-para ni ukhti-ukhti muslimat, cari ilmu. Walau ilmu kita tinggi daripada suami pun tak apa, buat bodoh depan dia. Tapi kita tahu, Allah tahu kita pandai insya-Allah. Oh ya, sebelum tu Umi nak sampaikan salam Assalamualaikum suami sebab dia wakil pula lah pergi pengantin. Sabtu Ahad penuh pengantin Malam ni dia ambil Umi, besok pengantin Majiran. Umi jadi penyambut tetamu insya-Allah Jadi dia kirim salam Assalamualaikum tak dapat bersama Yang kedua, cabaran isteri ialah suami. Ya Allah subhanallah, alhamdulillah. Masya-Allah. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita Ingat muslimat, orang lelaki memang pemimpin kaum wanita berdasarkan pada ayat Quran yang banyak Yang sini An-Nisa ayat 34. Jadi seorang isteri janganlah pandai-pandai nak memimpin suami Ingat tu, jangan pandai-pandai nak memimpin suami. Jangan tunjuk terror lah kita kata bahasanya Tunjuk bodoh tak apa, tunjuk terror jangan. Tolong Pengalaman Umi lah sebagai seorang isteri selama 30 tahun lebih. Umi walimah tahun 80, sekarang ni dah 2011. Jangan tunjuk terror. Alamat. Alamat tu faham lah dot. Jadi kita contohilah satu ni. Tadi Ustaz Nizam sebut pasal rumah tangga ni Fatimah Ali Zainan. Ni Umi nak cerita sikit pasal Sayyidatina Fatimah. Hebatnya wanita ni yang apabila kita tengok bayangan dia, mata apa dekat atas mata ni kerut. Tak pernah tegak, berkerut adalah Fatimah Az-Zahra. Bayangan dia. Fatimah ni Allah izin Ali jumpa, tengok muka dia pucat. Kenapa wahai Fatimah pucat ni? Dia kata kan. Fatimah pun jawab lah. Dah 3 hari tak makan. Dah 3 hari tak makan. Kenapa tak beritahu? Ali tanya. So Fatimah jawab apa? Dia kata, ayahandaku Rasulullah SAW pernah berpesan pada malam pernikahan kami, wahai Fatimah, jika Ali datang memberi suatu makanan, makanlah. Tapi jika tidak membawa sesuatu, janganlah kau meminta. Nak cari Fatimah? Ada ke tak sekarang ni? Sebab sekarang disebabkan oleh suasana ni kan, bi'ah yang macam-macam ni, orang perempuan pantang suami ada duit kat poket tu tak? Maaf ini kita reality santai dan ni, tapi dalam seriously thinking. Perasan tak? Kita orang perempuan wanita sebab keadaan membuatkan kita kan, kalau ada duit je mesti nak beli apa, nak itu, nak ini, wa ma'lam bisawab tetapi tengok Fatimah. Sampai tak makan 3 hari. Kita boleh tak makan 3 hari? Boleh Kalau nak kurus lah insya-Allah lah kot. Jadi firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 32, ingat orang lelaki ada bahagian yang mereka usahakan dan orang perempuan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Perkara yang sama ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 35 dan surah At-Taubah ayat 71 dan 72. Suami saling bantu-bantu tu Ustaz Nizam dah sebut, tu cabaran pada suami. Yang ketiga, keuangan. Ya Allah, keuangan ni, kalau keuangan hutang, betul tak? Kalau keuangan hutang, betul tak? Sekarang ni anak sekarang kan, sikit-sikit hutang. Nak beli washing machine pun hutang. Kod memot kan, tak bayar mic kod. Kan, orang sebut lah kan, Umi dengar je. Umi tak pernah pun beli kat kod memot tu, masuk pun tak pernah kod. Tapi bila kita tengok macam ni, belajarlah doa Abu Mama. Tahu kan doa Abu Mama? Siapa tahu angkat tangan? Dia baca tak? Ya Bunaya ni ramai-ramai tak kalah tak tahu. Al-Ansar mana? Mana anak Umi Madinah ni? Umi kenal dia daripada dia masak-masak kat Madinah lagi. Mesti sekolah kat Madinah lagi. Apa dia doa Abu Mama? Mana dia? Tak ada? Kita baca selalu. Ingat Yusuf, Yusuf, doktor. Doktor Oh kan. Ingat Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tu dia doa Abu Mama. Bacalah tu, insya-Allah selesai hutang. Lagi satu ayat 1000 dinar. Ahwat belajar hafal yang tu. Yang lelaki wajib.
Yang lelaki wajib. Sebab memang pegang duit orang lelaki kan. Jadi jangan sampai berhutang. Sebab Rasulullah tidak akan mengimamkan jenazah yang mati berhutang. That's sunnah. Hutang bank macam mana tak tahu Ada pakar-pakar ramai ni tanya depa. Yang keempat, kesihatan. Kesihatan ni masya-Allah. Umi pergi hospital semalam tu, Umi cakaplah cerita kat ni dalam kereta kan. Umi ada susulan kat hospital Selayang. Ada one Indian man duduk sebelah. Dia cakap, dia tanya Umi sakit apa. Lepas tu Umi ceritalah. Lepas tu Umi tanya, awak sakit apa? Dia kata dia kena jangkitan kuman. Tapi dia kata jangkitan kuman tu doktor cakap daripada kutub utara. Kutub utara. Lepas tu saya ni kerja telekom. Maaf orang telekom. Kerja telekom. Lepas tu doktor tu kata kalau tak kutub utara pun Jepun Korea. Lepas tu kata orang lelaki ni dia kata dia kerja telekom, kerja bawahan, kerja biasa. Lepas tu saya tak ada duit nak pergi Korea ke Jepun. Rupanya dia fikir-fikir, dia ingat dia memasang peralatan daripada Jepun. Ni the latest. Hari Khamis malam ni Umi jumpa orang lelaki tu, dia kena jangkitan kuman daripada Jepun. Hati-hati sikit. Lepas tu kita ada tawakal kepada Allah kan. Kita ada doa-doa tu. Lepas tu basuh tangan Hati-hati. Peralatan tu pun bawa kuman. Bayangkan kutub utara. Jadi kesihatan mainkan peranan Kesihatan mainkan peranan. Isteri sebagai suri, sebagai yang di rumah, jagalah kesihatan suami, isteri, keluarga, rumah macam mana kan. Tolonglah. Janganlah lepas basuh masuk dalam bakul je. Maaf tak lipat. Sibuk. Kapten dah tahu tu. Muhammad Alam Bisawak maaf Kapten tak ada sini ke nanti InsyaAllah. Yang kelima, kejaya. Ni masya-Allah cabaran kejaya. Masing-masing. Satu CEO, satu CEO juga. Macam mana tu? Anak-anak kat mana tu? Lepas tu selalunya yang kena korban orang perempuan. Betul tak? Sebab tu yang bila macam ni istiqarah. Kan Allah dah bagi istiqarah. Istiqarah. Bila kamu istiqarah, yang pertama dah ada kebaikan di situ. Tengoklah Allah bagi alamat apa. Tapi never the husband sebab dalam Islam pemimpin. Tingkat lebih tinggi lelaki, not the husband. Dan perempuan yang kata berkorban berhenti. Kewajipan. Maaf nampak macam Umi against perempuan, bukan tapi ini adalah Lepas tu mendidik anak-anak. Kekeluargaan ni. Kata Muhammad Iqbal. Umi suka dengan Iqbal sebab dia punya puisi masa zaman bahasa Inggeris dulu lah. Dulu mimpi pun dalam bahasa Inggeris dulu. Menjak duduk kampung, kampung bahasa Jawa. Jadi Muhammad Iqbal kata, kalau anda ingin melihat masyarakat akan datang, lihatlah, pandanglah, renunglah generasi muda hari ini. Tu Muhammad Iqbal kata. Sayyidina Ali kata apa? Didiklah anakmu melebihi pendidikan yang pernah kau lalui, kerana mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zaman kamu. Macam mana nak didik kalau tak ada ilmu? Tu kata Cikgu Rahim, ramai semangat, tak ada tak semangat. Mardatilah tu sekarang yang Allah tekan ni semua ada kat dalamnya, ilmu. Jangan nak didik anak ke ilmu. Daripada dalam rahim lagi, anak-anak sampai umur 7 tahun dia buat macam mana, antara 7 hingga 15 macam mana, antara 15 sampai mati macam mana. Jadi semua tu ada. Boleh lagi ke? Sikit je. Waktu 2 minit, okey insya-Allah. Ingat bahawa Allah tu nilai usaha, bukan kesan. Allah nilai usaha kita, bukan kesan. Dan Allah pandang takwa kita, bukan yang lain. Gemuk ke, kurus ke, tinggi ke, tak handsome ke, lawa ke, Allah tak nilai. Yang Allah nilai ialah takwa kita. Dan itu antara kita dengan Allah. Dan kita akan lihat bahawa bila kita rasa hati tu kan, rasa seronok dengan ni, yang itulah yang Allah kata sesuai. Kita tak kata tak gemar, kita kata tak sesuai. Jangan sebut tak gemar, orang marah. Dia kata tak sesuai, insya-Allah kurang sikit lah kot kan. Jadi kalau tak sesuai tu, diam, elak. Tak sesuai, diam, elak. Jangan sampai
berdebat, bergaduh, bertumbuk. Waliyazubillah. Jangan, lagi satu, jangan memperlekehkan. Sebab tu semua didikkan. Lepas tu seorang lagi ibu, Umi nak cerita. Maaf kau terlebih sekejap. Isteri Soleh Ibnu Huyain. Pernah dengar tak? Isteri kepada Soleh Ibnu Huyain. Tadi Umi kisah Fatimah dengan Ali kan? Ini lagi satu. Dia macam mana dia didik anak dia. Suami dia dah meninggal, tinggalkan 2 orang putera. Lepas tu dia didik anak dia 2 putera ni, dia cakap, dalam rumah ni dia kata, tidak boleh, tidak ada sesiapa yang bangun malam. Jadi dia cakap dengan anak dia kan, yang seorang bangun 1/3 malam pertama, yang kedua 1/3 malam kedua, dan ibu akan bangun 1/3 malam ketiga dan kejutkan kamu sembahyang subuh. Punya terror didikan. Umi tu sebut yang hebat ni kerana kamu semua adalah hebat, insya-Allah. Tak ada yang bawah-bawah Syarif. Terus yang hebat Jadi bila kita tengok macam tu, macam mana didikan masa kecil-kecil, dan putera-putera tu jawab apa? Kami ikut dan kami taat ya ibu. Bila ibu dia meninggal, dia orang teruskan. Setiap malam tak pernah rumah tu tak ada yang solat tahajud. Tak ada yang tidak berzikir sepanjang malam, berganti-ganti. Ada yang buat ke di sini? Alhamdulillah kalau ada. Tahniah. Para malaikat yang dengar pun aminkan insya-Allah. Jadi cuba yang belum kahwin ni dan akan kahwin bersedia. Buat memo tulis. Lepas tu yang penghabis ialah bi'ah. Yang ini yang paling hebat. Persekitaran. Siapa yang mudah dipengaruhi adalah orang yang kurang ilmu sebenarnya. Orang yang ada ilmu tidak akan mudah dipengaruhi, tidak akan mudah merajuk, tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah melatah. Orang ada ilmu tidak akan mudah melatah. Sebab orang ada ilmu seharusnya beriman, seharusnya bertingkat kepada ketakwaan. Tetapi kalau ada ilmu dia mandul, tu Allah alam bisawab lah. Sebab Cikgu Rahim tadi sebut kan, sikit kan Cikgu tadi kan, sikit bila kita sujud. Ihdinas siratal mustaqim, maaf. Kan kita minta. Mana kalau benda tu statik ataupun jumud ataupun mandul, alamat. Cepat-cepatlah cari ubat. Iaitu sahabat kamu adalah cerminan kamu. Carilah sahabat yang sesuai. Jangan yang tak sesuai. Jangan sampai sahabat tu membuatkan kita jatuh merudum iman dan ketakwaan tu. Waliyazubillah. Jadi bi'ah tu daripada syaitan, daripada hawa nafsu, daripada al-ghadul fi, serangan fikiran, keruntuhan akhlak, kerajaan sekular, tahan sikit, putus asa dan kerja Islam. Jadi Umi pulangkan balik pada pengurusi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.